Today react tentang close call. Close call ni atau kita panggil insiden. Kalau korang tahu perkataan accident kan? Accident apa? Kemalangan lah kan? Korang dah berlanggar dengan tu langgar ni, kemalangan. Tapi ada lagi satu perkataan di mana kita panggil insiden ataupun lebih kurang sama dengan close call. Insiden ni macam mana? Aku bagi satu gambaran mudah dengan perkataan yang dikatakan insiden ni, di mana korang tiba-tiba korang dah nak berlanggar. Dah nak, selamat. Nasib baik tak berlanggar. Itu adalah satu situasi insiden ataupun close call. Okay, aku bagi lagi satu contoh. Korang nak jalan dekat jambatan, tiba-tiba dah nak terjatuh. Lepas tu korang selamat. Waktu tu korang cakap, nasib baik tak jatuh. Itu pun dipanggil insiden ataupun close call. Jadi video daripada YouTube yang berkait dengan scary close call. Close call yang paling menyeramkan, katanya lah paling seram. Maksud seram tu paling nervous ke paling tengok je lah. Let's get start. Video tahun 2019. Okey, korang tengok di mana aksiden yang tak jadi. Okey, sebiji motor yang aku tak tahu ada langgar lampu merah. Dia dah nak berlanggar dengan kereta ni tapi tak langgar. Tu, dia terlepas. Dia dapat elakkan aksiden tu. Itu dipanggil insiden ataupun close call. Ini agak gila juga ni. Kalau kena ni confirm teruk punya. Memang teruk punya berlanggar, tengok. Terkena kaki. Nasib baik kena kaki tau. Itu pun dah sakit tu. Kereta tu laju gila. Okey, ini tak ada apa sangat. Satu close call yang biasa. Okey, ini close call juga. Tapi tak cukup menyeramkan. Tapi kesian juga budak-budak tu. Nasib baik ada yang selamatkan. Ini lain macam ni. Close call dekat airport ni. Tengok. Close call ni dia tak nampak macam tiba-tiba. Cuma yang nampak macam tiba-tiba tu confirm pilot dekat kapal tu. Orang yang bawa kereta tu memang tak rasa apa. Tapi pilot tu memang dalam keadaan kepala otak kau main lalu je. Dia macam tu lah situasinya. Lagipun kita takkan nampak di mana kapal tu dalam keadaan tak adalah laju sangat. Kalau ada brake emergency pun kita tak perasan. Tapi tak dapat rasalah dia punya brake emergency tu, sebab dia pun satu kenderaan yang besar. Dia punya momentum tu kuat. Ini kalau kena arwah ramai-ramai. Berjemaah memang arwah. Trailer ni aku tak tahu. Trailer ni dia langgar lampu merah kot. Tengok. Nasib baik yang seorang lepas. Gila lah. Jadi kalau korang nak tahulah kan, kebiasaannya dalam lampu isyarat, di kawasan lampu isyarat, kalau kita dah nampak lampu tu kuning, tiba-tiba kita akan laju lagi. Kebiasaannya orang akan buat macam tu. Sebenarnya lampu kuning tu bukan nak bagi korang lepas. Bukan korang kena tambah kelajuan korang. Kuning tu syarat untuk berhenti. Jadi korang dah nampak kuning daripada jauh tu, cuba untuk berhenti. Bukan cuba berusaha untuk lebih laju untuk lepaskan lampu kuning tu. Satu close call yang kurang menyeramkan. Tak cukup nervous untuk aku. Biasa. Basikal ni kalau kena gilis teruk siul. Kalau close call macam ni kita boleh nampak tak teruk sangat lah ni. At least mungkin cedera sikit je lah. Biasa-biasa je, tak nampak teruk lah ni. Sebab kereta yang tu pun laju je tak seberapa. Dan kereta tu saiznya kecil lah. Jadi momentum dia tak kuat untuk langgar budak perempuan tu. Tapi bayangkan kalau lori atau trailer yang besar. Kalau dia langgar tu confirm duduk bawah lori. Kalau kereta ni tak mungkin lah dia duduk bawah lori. Paling kurang pun dia terlanggar, tercampak. Macam tu je. Ini kita boleh cakap very nervous, very suspense punya close call. Tiba-tiba macam tak ada petanda, batu nak jatuh kat atas kepala. Mungkin kanan kiri di budak tu ada yang tegur, suruh elak, suruh lari ke apa. Nice, selamat juga. Ini adalah satu benda yang common, selalu berlaku. Di mana macam kita rasa dah boleh melintas, tiba-tiba nak melintas, rasa tak boleh pula ghostan balik kan. Kita reverse balik. Jadi budak-budak ni kan tak boleh dibiarkan melintas tau. Kalau dengan orang tua ke apa kan, dengan orang dewasa dekat situ, orang dewasa tu kena pegang budak tu. Sebab budak-budak ni kadang-kadang dia tak dapat bajet jarak tu, sama ada dah boleh ke belum. Jadi dia akan berlaku macam tu. Tiba-tiba dia nak melintas, dia rasa tak boleh, dia reverse balik. Benda tu mewujudkan kekacauan tau. Di mana kalau pemandu tu kalang kabut,
tiba-tiba suspend gitu pun, dia boleh tersasar drive. Disebabkan situasi budak tu dah melintas, tiba-tiba reverse balik, dia nak mengelak, driver tu boleh jadi kelang kabut, jadi suspend. Mungkin dia cuba mengelak dan tak pasal-pasal driver tu pula yang duduk kat parit. Budak-budak macam ni kita kena pegang lah kat tepi jalan. Walaupun belum nak melintas, kena pegang juga. Ini satu situasi blind spot. Dia takkan nampak kereta tengah lalu. Dia main langgar je, tahu-tahu ada kereta tu. Tapi nasib baik lah, dah nama close call pun dia boleh reverse lah. Sempat feedback dengan kereta yang dia nampak tu. Ini adalah satu yang pelik. Ini dia tunjuk satu situasi di mana orang yang lintas jalan tu dia masih 50-50 dengan jarak kenderaan tu. Dia tak nampak rushing untuk melintas. Ada yang tak kena. Tiba-tiba dia macam tu. Tengok yang nayanya driver kenderaan tu. Itu nasib baik lah dapat break. Kalau tak dia dah sodok dah divider tu. Ini betul-betul suspend punya close call. Kalau kena confirm berkecai. Trailer kot. Yang kereta ni nak kata kita tengok okey, kereta ni tak salah. Dia dah start hijau betul dia jalan. Tiba-tiba inilah situasi di mana trailer ni dia kejar lampu kuning. Dia nampak dah kuning, dia makin laju sebab nak lepaskan traffic light tu. Jadi situasi ni macam ni, kau punya bangang, orang yang betul tu jadi tak pasal-pasal kena gila dengan kau kalau berlanggar macam ni kan. Okey, ini benda yang penting juga. Dalam keadaan hujan lebat ni, satu, kelajuan tu adalah satu benda yang bahaya. Bila jalan basah, kau bawa kereta laju, bawa motor laju, tayar korang sebenarnya tak jejak dengan permukaan jalan tu tau. Terapung atas air dengan kelajuan yang tinggi. Kemudian, hujan, pemandangan tak berapa jelas, tapi at least dia buka lampu. Memotong dekat jalan raya ketika hujan ni adalah satu benda yang gila sebenarnya. Kalau nak ikutkan, dia motong dalam keadaan laju sangat tu. Lainlah kalau ada orang depan kau jalan slow sangat, kau potong slowly tu tak apalah. Ini tengok laju sangat macam tu. Kadang-kadang dalam hujan ni kan, dengan hujan lebat, berkabus, tak nampak depan tu. Dia sama-sama nampak tak nampak. Okey, satu kesilapan pada kereta merah tu memang salah lah. Dia macam tak dapat bajet. Lagi satu, kalau boleh, kalau dah termasuk dalam situasi macam tu, cuba dapatkan satu pergerakan yang laju. Bila korang nak masuk tapi tak dapat bajet, kereta daripada jauh dah horn, korang kena masuk dengan laju sikit lah. Jangan slow-slow, lagi bahaya jadi dia. Ini satu close call yang memang bangang lah. Kereta yang nak belok tu memang bangang gila. Dia ni tak dapat bajet ni. Kereta ni pun laju dalam keadaan hujan ni, boleh tahan juga. Tapi lajunya tak keterlaluan lah, boleh terima lagi. Okay, dah habis. So that's all reaction for scary close call. Aku ulang lagi sekali, di mana close call ni benda yang hampir accident, tapi korang boleh feedback di mana korang akan cakap, nasib baik tak accident. Itulah close call, ataupun kita panggil dalam bahasa safety officer dia, incident. So guys, kongsikan korang punya scary close call di ruangan komen di bawah. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau guna. I'll see you guys on my next video. Bye.